Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini kelas sejarah cikgu adalah berkaitan dengan taklimat tugasan sejarah tingkatan 3 ataupun taklimat berkaitan dengan kajian kes KSSM sejarah untuk pelajar-pelajar tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dan tingkatan 4 yang perlu wajib dilaksanakan untuk semua pelajar yang mengambil mata pelajaran sejarah KSSM. Okay, jadi untuk tingkatan 3, kajian kes itu dikenali juga sebagai tugasan sejarah tingkatan 3. Yang mana sepatutnya tugasan ini akan diambil markahnya sebanyak wajaran 20% untuk dimasukkan sekali ke dalam markah PT3. Jadi dicampurkan sekali dengan 80% daripada ujian bertulis PT3 untuk dijadikan markah keseluruhan PT3 untuk tingkatan 3. Okey, itu adalah yang sepatutnya. Tapi disebabkan tahun ini PT3 telah dibatalkan, jadi untuk pelajar tingkatan 3 tahun ini tetap perlu melaksanakan tugasan sejarah tingkatan 3 secara dalaman sebagai pendedahan kepada mereka bagaimana melaksanakan suatu kajian kes. Okay, supaya tahun depan bila mereka berada di tingkatan 4, mereka tidak berasa asing. Okay, sebab mereka dah pernah melaksanakannya semasa di tingkatan 3 dan ia dimasukkan sekali ke dalam markah pentaksiran bilik darjah pada tahun ini. Itu adalah berkaitan dengan kajian kes dan tugasan sejarah tingkatan 3. Teruskan. Pengenalan. Tugasan sejarah tingkatan 3 ataupun kajian kes merupakan satu komponen pentaksiran bilik darjah PBD yang wajib dilaksanakan. Dan ia menjalankan penyelidikan sejarah, aplikasi kajian kes. Dia dikenali sebagai kajian kes di bawah kajian kes dalam proses PDPC. Dan markahnya akan direkodkan ke dalam template pelaporan PBD. Dan markah keseluruhannya adalah sebanyak 100 markah. Ini adalah markah mentah. Untuk tugasan sejarah tingkatan 3, dia akan ambil wajaran sebanyak 20 markah sahaja. Untuk dihantar ke lembaga peperiksaan. Itu adalah berkaitan dengan pengenalan berkaitan dengan kajian kes ataupun TST3, tugasan sejarah tingkatan 3. Objektif pelaksanaannya ialah yang pertama menjalankan penyelidikan sejarah, melatih pelajar untuk menjalankan penyelidikan sejarah. Yang kedua adalah untuk membudayakan pelajar dengan pembelajaran berasaskan inquiry. Inquiry inilah berasaskan pencarian. Pelajar membina satu penyataan masalah dan pelajar mencari jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Itu kita panggil berasaskan inquiry. Itu kemahiran yang perlu pelajar kuasai dalam melaksanakan kajian kes. Kita nak latih pelajar untuk belajar berasaskan inquiry. Yang ketiga adalah mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Kita ada kemahiran pemikiran sejarah yang perlu dikuasai. Contohnya, pelajar pandai membuat suatu perkaitan sejarah secara kronologi. Membuat perkaitan sejarah berasaskan sumber dan fakta yang sahih, yang benar, dan macam-macam lagi lah. Ada 6 atau 7 kemahiran pemikiran sejarah yang perlu dikuasai oleh pelajar. Yang seterusnya adalah mengaplikasikan kemahiran berasaskan aras tinggi, berfikir aras tinggi ataupun kebat. Dalam melaksanakan kajian kes ini juga, pelajar dapat membuat perkaitan dengan sumber-sumber sejarah pada zaman dulu dengan perkara yang telah berlaku, yang akan berlaku pada masa sekarang, dan memberikan idea-idea yang baik, memberi idea-idea yang bernas, cadangan-cadangan untuk penambahbaikan pada masa yang akan datang. Itu kita panggil kemahiran-kemahiran kebat berasaskan pelaksanaan kajian kes yang telah dibuat. Yang seterusnya adalah untuk membina kemahiran insaniah. Dan seterusnya menyedari kepentingan memelihara dan memelihara warisan. Seterusnya membina semangat patriotik dalam diri dan menghasilkan laporan. So kajian kes ni juga untuk melatih pelajar dapat menghasilkan laporan dengan baik. Berpandukan format laporan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugasan. Kita tengok pelaksanaan tugasan dia. Pertama sekali,
Penyelidikan boleh dijalankan secara individu ataupun berkumpulan. Dua-dua kita boleh buat. Okey, secara seorang pun boleh, individu boleh, ataupun pelajar nak buat secara berkumpulan boleh, tak ada masalah. Tetapi kita pergi yang kedua, dibentang dan ditaksir secara individu. Tapi semua hasil kerja pembentangan, pentaksiran adalah secara individu. Cikgu akan ambil markah secara individu. Jadi pelajar tu kena buat secara individu. Walaupun dia buat secara berkumpulan, dia pergi cari maklumat secara berkumpulan. So bila dia dah faham, dia dah analisis data, dia nak tulis laporan, laporan dia tu adalah secara individu. Tak boleh secara berkumpulan. Okey, itu adalah pembentangan dan pentaksiran secara individu. Okey, seterusnya dilaksanakan pada bulan Mei hingga Jun. Okey, ini adalah untuk TST3. Sepatutnya pelaksanaan tugasan sejarah tingkatan 3 ni perlu dilaksanakan dalam tempoh 2 bulan, iaitu pada bulan Mei dan bulan Jun. Tapi disebabkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun ni berlaku, jadi tempoh pelaksanaan itu kita akan anjak kepada tarikh yang akan ditentukan kemudian lah, oleh pihak sekolah. Oleh sekolah masing-masing berdasarkan perbincangan ataupun ketetapan yang dibuat oleh pihak sekolah. Okey, jadi tarikh asalnya adalah pada bulan Mei hingga Jun, selama 2 bulan. Jadi untuk tingkatan lain pun sama, tingkatan 1, 2, 4 pun boleh buat kajian kes dalam tempoh 2 bulan. Pilihlah mana-mana bulan yang sesuai untuk tempoh pelaksanaan kajian kes. Okey, seterusnya bila dah dapat maklumat, dah dapat taklimat semua, pelajar kena bina penyataan masalah. Dan penyataan masalah ini dibina berasaskan tema dan tajuk di dalam DSKP yang ditentukan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah akan tentukan tajuk apa yang nak dibuat sebagai tajuk kajian kes ataupun tajuk tugasan sejarah tingkatan 3. Jadi berdasarkan tajuk itu, pelajar cari isu-isu yang terdapat dalam tajuk itu untuk dijadikan penyataan masalah. So kebanyakan tahun-tahun sebelum ni memang ini menjadi problem lah, menjadi masalah kepada pelajar untuk membina penyataan masalah. Tapi cikgu akan guide lah, cikgu guide awak untuk membina satu penyataan masalah yang betul dan tepat berdasarkan tajuk yang diberikan. Okey. Dan tema dan tajuk untuk menengah rendah tahap 1, tingkatan 1, 2 dan 3, cikgu boleh ambil tajuk-tajuknya daripada sejarah tingkatan 1, sejarah tingkatan 2 atau sejarah tingkatan 3. Jadi kalau pelajar di tingkatan 4, dia akan ambil lah sejarah di tingkatan 4 je lah. Untuk sejarah tingkatan 5 tahun depan, dia boleh ambil tingkatan 5 dan tingkatan 4. Mungkin juga dia boleh ambil tingkatan 4, tingkatan 5, 4, 3, 2 atau 1. Itu belum dipastikan lagi, tapi mungkin boleh diambil daripada DSKP setiap tingkatan untuk dijadikan tajuk dan tema kajian kes yang nak dilaksanakan. Okey, itu adalah pelaksanaan tugasan. Okey, seterusnya adalah persediaan calon. Okey, apa yang calon perlu tahu dan perlu buat. Yang pertama sekali, menghadiri taklimat TST3 dan rangka kerja tugasan dari guru mata pelajaran. Guru akan berikan taklimat lah, seperti ini contohnya, menggunakan slide macam ni, memberikan taklimat tentang apa yang perlu calon lakukan untuk kajian kes ataupun tugasan sejarah tingkatan 3. Dan taklimat ni boleh dibuat dalam kelas ataupun dikumpulkan sekali semua pelajar tingkatan 3 di dewan untuk diadakan taklimat. Yang kedua, bila dah dapat taklimat, dah faham semua, calon mesti membina penyataan masalah berdasarkan tema atau tajuk yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Yang ketiga, mencari sekurang-kurangnya 3 sumber rujukan berkaitan penyataan masalah. Bila dah dapat penyataan masalah, cari bahan. Bahan-bahan yang berkaitan dengan isu yang kita nak kaji. Sekurang-kurangnya 3 sumber rujukan yang berlainan. Contohnya kalau dia ada nak buat buku, internet dengan temu ramah. So dah ada 3 rujukan yang berlainan. Yang keempat, membina objektif dan kaedah yang sesuai dengan kajian serta mengumpul dan menganalisis data daripada sumber yang berkaitan.
Bila dia dapat penyataan masalah, dia kena bina objektif. Apa penyelesaian yang dia nak daripada penyataan masalah itu? Apa objektif yang dia nak capai daripada penyataan masalah itu? So bila dia dah ada objektif, dia kena rangka pula bagaimana kaedah untuk dia melaksanakan kajian ini. Sama ada mengkaji buku-buku di perpustakaan, ataupun melalui temu ramah, ataupun melalui lawatan ke tempat kajian, ataupun menggunakan akhbar, arkib dan sebagainya. Banyak kaedah-kaedah yang boleh dibuat untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan bagi menyelesaikan masalah yang telah mereka bina. Dan kemudian bila dah dapat semua, mereka analisis data-data itu, cari apa isi-isi yang boleh dikeluarkan secara poin-poin ataupun secara keterminda ataupun apa-apa kaedah sahaja pun, untuk mereka analisis data itu sebelum mereka masukkan ke dalam laporan. Yang kelima adalah menulis laporan. Bila dah dapat semua isi, dah dapat semua maklumat, data yang sahih yang telah mereka nak masukkan ke dalam laporan, mereka pun tulis laporan mengikut format yang telah ditetapkan, dan akhir sekali senaraikan bahan-bahan rujukan yang mereka dapat. Itu adalah berkaitan dengan laporan. Dan yang terakhir sekali, membentangkan laporan secara kreatif dan inovatif serta mengamalkan nilai-nilai yang murni. So itu yang perlu dilakukan oleh pelajar, sebagai persediaan untuk melaksanakan kajian kes ataupun tugasan sejarah tingkatan 3. Seterusnya format penulisan untuk tugasan sejarah ataupun kajian kes. Yang pertama sekali adalah tulis tangan. Tulis menggunakan tangan, bukan menggunakan komputer ataupun mesin type. Semua menggunakan tangan dan menggunakan kertas bersaiz A4. Sebab penulisan laporan kita akan buat di dalam kelas. Dia tak boleh buat di rumah. Penulisan laporan mesti dibuat dalam kelas dalam tempoh waktu 6 waktu PDPC. 6 waktu PDPC, dan mestilah menggunakan tulisan tangan. Menggunakan kertas bersaiz A4, sama ada A4 yang kosong ataupun kertas test pad yang bersaiz A4. Juga menggunakan tata bahasa yang betul supaya dapat difahami oleh pemeriksa, oleh guru-guru yang memeriksa. Jangan tulis dalam bahasa Cina, jangan tulis dalam bahasa Tamil, tulis dalam bahasa Melayu dan boleh difahami oleh guru yang menanda tugasan tersebut. Yang kedua adalah halaman. 1 hingga 5 halaman termasuk graf, lampiran, gambar dan lain-lain. Tak boleh banyak-banyak. Maksimum ditetapkan adalah 5 halaman sahaja. Jadi awak kena dia punya tu kena bajet. Macam mana penulisan dia, panjang mana setiap isi yang awak nak huraikan supaya tidak lebih daripada 5 halaman, termasuk lampiran, termasuk gambar, termasuk bahagian pertama, objektif, kaedah dan sebagainya. Termasuk itu semua 5 halaman sahaja. Yang ketiga, sumber rujukan. Penulisan sumber rujukan hendaklah mengikut format yang telah ditetapkan. Nanti kita tengok rujukan lampiran yang disediakan. Yang ni pun biasanya cikgu-cikgu akan print, akan photostate format penulisan sumber rujukan dan edarkan kepada setiap pelajar untuk dirujuk cara untuk menulis sumber rujukan. Sebab kalau salah menulis menulis sumber tu tidak mengikut format yang telah ditetapkan, mungkin pelajar akan kehilangan markah bahagian sumber rujukan. Jadi berhati-hati. Dan yang keempat adalah muka hadapan, menggunakan contoh yang telah disediakan. Untuk TST3 dia ada contoh di sendiri. Muka surat hadapan. Untuk tingkatan-tingkatan yang lain boleh bina muka hadapan berdasarkan contoh yang diberikan untuk TST3. Mungkin tukar dia punya tajuk dia je, kepada tugasan sejarah tingkatan 3 kepada kajian kes. Yang lain boleh sama. Perlu dikokot ataupun di stapler, tidak perlu ring binding. Tak perlulah ring binding dan sebagainya sebab 5 halaman sahaja. Cukup sekadar di stapler sahaja. Dan tidak perlu menulis senarai kandungan. Direct kepada apa yang dikehendaki sahaja. Tak perlu tambah-tambah, tambah bunga ke tambah apa, tak perlu.
sebab tak ada markah bahagian itu. Okey. Pentaksiran TST3. Okey, kita lihat peranan guru. Guru menilai secara keseluruhan. Kita akan bukan lihat setakat laporan sahaja, tapi kita akan lihat secara keseluruhan daripada proses pelajar membina penyataan masalah, mencari maklumat, mengumpul maklumat, merancang objektif dan kaedah, menganalisis data, menulis laporan dan akhir sekali pembentangan. Semua kita akan ambil kira dan ada markah-markahnya. Okey, ada markah-markahnya. Berpandukan rubrik umum yang disediakan oleh kementerian, menilai perancangan proses kerja penyelidikan, laporan dan pembentangan semua sekali, menilai pengaplikasian pengetahuan, kemahiran dan pengamalan nilai, dan menilai kreativiti dan pengaplikasian kebat semasa penyelidikan. Itu kita akan ambil kira untuk proses penilaian pentaksiran. Untuk murid pula, belajar dengan lebih bermakna dan mendalam. Dengan melaksanakan kajian kes ini, pelajar akan lebih belajar secara lebih bermakna sebab mereka nak tahu apa jawapan kepada isu ataupun masalah yang mereka bina. Yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai semasa penyelidikan. Daripada kajian ini mereka dapat ilmu, mereka dapat pengetahuan, mereka dapat mengaplikasikan kemahiran-kemahiran yang berkaitan dan dapat memperolehi nilai-nilai yang sepatutnya ada semasa melakukan penyelidikan. Yang ketiga, melakukan perubahan sikap dari pengamalan nilai dalam kehidupan. Mungkin akan berlakunya perubahan sikap daripada kajian yang dibuat. Mungkin dia menemui nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang boleh dia contohi semasa mereka melaksanakan tugasan. Dan berdaya saing, kreatif dan inovatif. Okey, itu adalah pentaksiran TST3. Okey, ini adalah TP, skor TP keseluruhan dan skor keseluruhan untuk kajian kes ataupun tugasan sejarah tingkatan 3. Kalau yang sebelah kanan tu adalah keseluruhan skor yang diambil daripada setiap markah, daripada markah-markah dimensi, markah-markah setiap dimensi yang dinilai, yang dinilai sepanjang melaksanakan kajian kes ataupun tugasan sejarah. Yang mana dimensi ini bermula dengan mengumpul maklumat, merancang aplikasi, membuat refleksi, berkomunikasi, etika dan kerohanian. Semua markah tu bila dicampurkan adalah sebanyak 100 markah, dan bila pelajar mendapat markah 84 hingga 100, pelajar itu layak berada di TP keseluruhan dia, berada di TP yang ke-6, TP yang paling baik. Okey, 67 hingga 83 TP 5, 50 hingga 66 TP 4, 33 hingga 49 markah TP 3, 17 hingga 32 markah TP 2 dan 0 hingga 16 pelajar itu layak hanya berada di TP 1 sahaja. Itu berdasarkan semua perkara-perkara yang dinilai sepanjang pelaksanaan tugasan tingkatan 3 ataupun pelaksanaan kajian kes. Okey. Kita lihat satu persatu tahap penguasaan. Okey, tahap penguasaan 1 ialah murid menyediakan perancangan, mengumpul sumber, mengaplikasi, berkomunikasi, membuat refleksi dan mengamalkan etika kerohanian secara terhad serta laporan tugasan yang tidak lengkap berdasarkan pengetahuan berasaskan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari. Maknanya minimum sahaja. Dia ada kumpul maklumat pun, maklumat secara terhad, satu perkara, satu sumber je dia dapat. Kemudian laporan dia pun tak lengkap, tak siap. Dia cuma buat sebahagian daripada, ataupun sedikit sahaja daripada keseluruhan laporan yang perlu mereka siapkan. So mereka berada di TP yang pertama. TP yang kedua dibaik sikit lah daripada TP yang pertama. Kalau TP pertama tu tak lengkap, yang ini kurang lengkap. Masih lagi terhad dan kurang lengkap. Dia ada semua bahagian ada, cuma tak lengkap sepenuhnya. So dia layak berada di TP yang kedua. TP yang ketiga pula semua dah ada. Semua dah lengkap semua, tapi tidak tersusun. Caca marba. Mungkin dibuat tiba-tiba, penutup dulu. Last kali baru pengenalan. So susunan dia tak berapa betul. Jadi kita boleh bagi dia TP yang ketiga. Okay. Terusnya TP 4, 5 dan 6. Bila calon tu berada di TP yang keempat, maksudnya calon tu dah dapat menyiapkan laporan dengan baik. Okay, laporan dengan lengkap.
Jadi kalau dia tambah lagi dengan fakta-fakta yang lebih tepat, lebih tersusun, lebih realistik, berdasarkan pengetahuan sejarah dan sebagainya, mungkin dia boleh berada di TP yang lebih tinggi, iaitu TP yang kelima. Jika dia boleh memberikan isi-isi ataupun idea-idea, cadangan-cadangan untuk masa-masa yang akan datang berdasarkan jawapan untuk fakta sejarah yang mereka kaji, dengan ayat-ayat yang baik dan idea-idea yang sangat bernas, mungkin dia boleh dapat TP yang paling tinggi, iaitu TP 6. So 4, 5, 6 adalah dapat menghasilkan laporan dengan baik. Bezanya adalah dari segi ketepatan, dari segi idea-idea dan boleh dicontohi, dapat membina menjana idea-idea yang mantap. Dari segi itu je perbezaan dia. Dari segi basic untuk lengkapnya sebuah laporan memang dah lengkap bermula dengan TP yang keempat. Okey, itu adalah berkaitan dengan tafsiran tahap penguasaan tugasan sejarah tingkatan 3 ataupun kajian kes. Okey, seterusnya kita lihat rubrik. Ini adalah rubrik yang disediakan untuk semua cikgu, semua guru untuk dibuat sebagai panduan semasa melaksanakan penskoran. Jadi markah-markah akan diberikan berdasarkan rubrik ini. So rubrik ini diberikan mengikut dimensi tadi. Ada 6 dimensi. So dimensi yang pertama mengumpul maklumat. Ini dia punya rubrik dia lah. So dalam mengumpul maklumat ni kita nak lihat sumber rujukan yang diperolehi. Macam mana sumber rujukan tu, tepat dengan tajuk ke, terhad ke, pelbagai dan sebagainya. So kita akan lihat dalam mengumpul maklumat. Yang kedua adalah dimensi merancang. Ni keseluruhan lah. Daripada awal, dia buat membina penyataan masalah, dia buat objektif, dia buat kaedah. Semua yang kita nak tu ada dia buat. So markah akan diberikan berdasarkan perkara tersebut. Okay, secara keseluruhan. Rancangan dia tu tepat. Ataupun rancangan dia tu hanya separuh sahaja dia merancang. Yang lain dia tak siapkan. So markah akan diberikan berdasarkan perkara-perkara itu. Okay, yang ketiga adalah mengaplikasi. Ini lebih kepada laporan. Kita tengok laporan yang disediakan. Laporan dia ni kita akan bagi tempoh 6 waktu PDPC. Adakah dia boleh siapkan dalam tempoh itu? Okay. Dan bila dia dah siapkan, adakah dia boleh siapkan dengan lengkap, dengan baik, okay, dengan menghasilkan tugasan yang sangat mantap. So markah itu akan diberi dalam dimensi aplikasi, mengaplikasi. Okay. Seterusnya membuat refleksi. Ini adalah satu dimensi yang sebenarnya cikgu nak tolong awak. Okay, cikgu nak tolong pelajar kat sini. So cikgu galakkan semua pelajar datang jumpa cikgu, okay, untuk bincang. Apa yang dia buat tu mencapai refleksi yang maksimum ataupun masih boleh diperbaiki. Contohnya dia datang kali pertama, dia kata ni kena tambah lagi, kena tambah baik. So dia pun baiki dan dia tambah baik, dia jumpa kali kedua. Dia jumpa kali kedua dengan hasil yang telah ditambah baik. Kemudian cikgu kata, cikgu cakap, ini kena tambah lagi sikit lagi. Dia pun baiki lagi sikit dan menghasilkan tugasan yang lebih baik. Dia pun jumpa cikgu kali ketiga dan menunjukkan kepada cikgu tugasan yang telah dia ubah untuk kali yang kedua. Itu kita panggil membuat refleksi. Jadi bila itu berlaku, adanya perubahan-perubahan refleksi daripada tak baik kepada hasil yang lebih baik dan lebih baik, kita layak untuk memberikan dia TP yang paling tinggi lah. Tapi kalau dia jumpa kali pertama macam tu, kali kedua pun sama juga macam tu, kali ketiga sama juga macam tu, jadi mungkin TP dia tak boleh diberikan TP yang maksimum. Mungkin akan dikurangkan sikit lah, berdasarkan penilaian profesional cikgu lah, sebagai cikgu sejarah. Itu markah untuk membuat refleksi. Markah ni pun tak banyak, dalam 6 markah je maksimum. 6 markah maksimum. Seterusnya adalah berkomunikasi. Ini berkaitan dengan pembentangan. Markah pembentangan kita lihat dari segi komunikasi, bahan sokongan, kreativiti, gaya penyampaian dan sebagainya lah. Ini berkaitan dengan pembentangan. Etika dan kerohanian ni adalah keseluruhan etika dia. Attitude. Pelajar tu dalam melaksanakan kajian kes daripada awal sampailah akhir. Macam mana dia punya etika dia. Seorang yang rajin ke, seorang yang ada kepimpinan, boleh tolong kawan,
ada nilai-nilai yang baik. Semua tu diberikan pertimbangan oleh guru sewajarnya berdasarkan pemerhatian dan pengamatan cikgu sepanjang pelaksanaan kajian kes ataupun tugasan sejarah tingkatan 3. Jadi ada 6 dimensi semua sekali, dicampurkan markahnya dan markah penuhnya adalah 100 markah. So daripada 100 markah itu pula kita akan bagi pula TP keseluruhan. Ini adalah TP mengikut dimensi. Nanti berdasarkan markah per 100 itulah berapa markah dia dapat. Kalau dia dapat 90 per 100, dia layak untuk berada di TP 6 untuk TP keseluruhan kajian kes. Okey, itu adalah berkaitan dengan rubrik dan penskoran. Arahan kepada guru dan calon. Okey, kat sini cikgu nak bacakan apa arahan kepada calon. Okey, dan arahan ni biasanya cikgu akan bagi juga, akan perbanyakkan dan bagi kepada setiap pelajar untuk dibaca, difahami. Okay, yang pertama sekali adalah tugasan sejarah tingkatan 3 wajib dilaksanakan oleh calon PT3 tahun semasa dalam tempoh Mei hingga Jun. Ini yang sepatutnya lah. Tapi untuk kajian kes mengikut tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah ataupun pihak panitia sejarah. Okey, yang kedua, laporan TST3 hendaklah ditulis tangan. Okey, dan proses penulisan laporan dilaksanakan dalam 6 waktu pengajaran dan pembelajaran di sekolah serta mendapat bimbingan guru. Maksudnya semua berkaitan dengan penulisan laporan mesti dibuat di sekolah dalam tempoh 6 waktu PDPC. So cikgu kena rancang lah. Cikgu akan rancang dalam tempoh 6 waktu tu bila tempohnya, dan calon perlu menulis laporan dalam tempoh itu sahaja. Siap tak siap kena hantar kepada guru untuk disambung pada masa yang seterusnya. Tak boleh dibawa balik. Ataupun telah tulis siap-siap kat rumah, lepas tu bawa ke sekolah. Itu tak boleh. Itu pun dikira sebagai melakukan penyelewengan. Jadi semua penulisan mesti berlangsung di sekolah. Merancang, menulis rangka-rangka karangan itu boleh dibuat di rumah sebelum kita menulis laporan. Contohnya esok cikgu kata nak buat pengenalan. So malam tu ataupun sehari sebelum tu awak dah rancang dah. Untuk pengenalan ni apa isi yang awak nak tulis. Okay, awak dah rancang, awak dah highlight dah sumber-sumber rujukan untuk dimasukkan ke dalam laporan awak esok. So datang sekolah esoknya terus ambil kertas kosong, tulis apa yang telah awak rancang. Dan bahan-bahan mentah yang awak rancang tadi itu boleh dibawa ke sekolah. Jangan bawa yang telah siap karangan. Itu yang tak boleh. Yang sumber-sumber rujukan yang awak dapat tu, yang awak highlight semua tu, itu boleh dibawa semasa penulisan laporan untuk dirujuk. Tapi jangan bawa yang awak dah siap karangannya di rumah. Itu kalau cikgu dapat, cikgu akan koyak kertas tu. Sebab itu dikira sebagai penyelewengan ataupun penipuan. Okay? So cikgu tak nak itu berlaku. Yang seterusnya adalah aktiviti mencari dan mengumpul maklumat boleh dibuat di luar waktu PDPC. Boleh dibuat di luar waktu PDPC. Mencari maklumat, merancang semua boleh dibuat di luar waktu PDPC. Okey, boleh menjalankan penyelidikan secara individu atau berkumpulan, tapi hasil kerja laporan PT3 mestilah dibuat secara individu, serta pembentangan mesti dibuat secara individu. Kemudian melaksanakan TST3 mengikut prosedur kerja yang betul dan penulisan laporan TST3 mengikut format penulisan yang telah ditetapkan. Calon dilarang meniru, menyalin atau menciplak hasil laporan daripada mana-mana sumber. Jangan tiru terus. Ubah menggunakan ayat awak sendiri. Ubah sikit jadi ayat awak sendiri. Okey. Calon adalah menghasilkan laporan TS3 sendiri berdasarkan tema atau tajuk yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Calon akan diberikan kosong markah jika didapati meniru, menyalin atau menciplak mana-mana bahagian laporan daripada sumber ataupun daripada rakan-rakan yang lain. Ditiru kawan dia, dia dapat kosong, kawan dia pun dapat kosong. So hati-hati. Okay, jangan meniru, buat sendiri apa punya hasil kerja. Okay, seterusnya penulisan laporan TS3, calon perlu mematuhi aspek tata bahasa. Masa pembentangan laporan adalah antara 3 hingga 5 minit sahaja untuk setiap calon. Tak perlu lama-lama.
Paling lama pun 5 minit saja untuk pembentangan. Cuma membentangkan apa yang penting saja. Okey, seterusnya adalah pentaksiran atau penilaian proses kerja calon dilakukan sepanjang masa tugasan dilaksanakan dan mempengakukan tugasan dengan menandatangani perakuan calon pada muka hadapan tugasan. Bila kita dapat muka hadapan tu nanti, kat situ ada bahagian perakuan yang mana awak memperakui bahawa hasil kerja itu adalah hasil kerja awak sendiri dan awak tanda tangan. Itu kita akan buat pada akhir selepas siapnya laporan nanti. Itu adalah arahan kepada calon. Seterusnya, panduan pelaksanaan kajian kes secara umumnya. Yang pertama sekali, bila dah dapat taklimat, dapat tajuk, calon membuat penyataan masalah, membina penyataan masalah. Kemudian membuat kajian literature berdasarkan kajian-kajian yang telah lalu. Nanti semua ni cikgu akan guide dalam siri-siri kelas yang akan datang. Cikgu akan terangkan ataupun ajar cara untuk melaksanakan penyataan masalah, membuat objektif kajian, membuat kaedah kajian, mencari sumber rujukan, menganalisis data dan juga bagaimana menghasilkan laporan kajian yang baik dalam siri kelas online kita yang akan datang. Ini adalah jadual kerja pelaksanaan. Sepatutnya lah kalau TS3 berlangsung pada bulan Mei hingga Jun, pada 2 Mei, ni contoh ni contoh, cikgu memberikan taklimat. Kemudian ada tempoh 6 hingga 10 Mei, calon pelajar akan merancang apa yang dia nak buat, bermula dengan membina penyataan masalah, objektif kajian, membina kaedah kajian, mengenal pasti bentuk laporan yang nak dibuat, menentukan tempoh kajian yang dilaksanakan dan sebagainya lah. Kemudian guru membimbing membina penyataan masalah dalam tempoh itu. Guru juga membimbing untuk melaksanakan kajian literature, membimbing untuk menentukan objektif kajian yang sesuai. Kemudian menentukan kaedah kajian dan mengenal pasti sumber rujukan yang sesuai. Kemudian menganalisis data sebelum proses menulis laporan. So 13 hingga 24 Mei, 10 hingga 14 Julai ini adalah tempoh 6 waktu PDPC yang nak dirancang oleh cikgu. Cikgu boleh ambil dalam tempoh tarikh ini untuk melaksanakan 6 waktu PDPC bagi menulis laporan kajian. Dan mesti 1 hingga 5 halaman sahaja, merangkumi daripada penyataan masalah sampailah kepada lampiran. So semua sekali 5 halaman sahaja. Cikgu ulang, 5 halaman sahaja, tak perlu panjang-panjang. Sebenarnya pada siap laporan adalah proses pembentangan dan akhir sekali penskoran lah. Akhir sekali adalah penskoran. Ini adalah contoh penulisan sumber rujukan. Ini yang semua pelajar kena ikut lah. Contohnya buku. Cara penulisan dia mesti tulis nama penulis dulu, kemudian tarikh, nama buku, kemudian diakhiri dengan penerbit. Begitu juga dengan melawat tempat kajian, ada cara dia, ada format dia. Akhbar ada format dia, VCD, radio, internet ada cara penulisan sumber rujukannya. Mesti ikut, mesti akur. Jika tak ikut, jika salah, kemungkinan pelajar boleh hilang markah. Kalau salah menulis sumber rujukan tak mengikut format yang telah ditetapkan. So tolong berhati-hati. Inilah contoh template pelaporan yang mana markah nanti TP keseluruhan tu akan dimasukkan ke dalam template pelaporan setiap calon untuk pentaksiran bilik darjah. Ini contoh penulisan TSC3, boleh secara esei, secara PowerPoint, buku scrap, macam-macam lah. Fleksibel cara penulisan laporan TST3 ataupun kajian kes. Ini adalah contoh penulisan secara esei, 5 halaman sahaja. Bermula dengan halaman yang pertama di sebelah ni adalah bahagian pertama iaitu penyataan masalah, objektif, kaedah dan sumber rujukan. Kemudian disambung dengan pengenalan. Kemudian objektif yang pertama, objektif yang kedua, objektif yang ketiga dan diakhiri dengan kesimpulan.
So semua sekali cuma 5 halaman sahaja. Jangan lebih daripada 5 halaman sahaja. Okey. Ini contoh kajian literature, kajian yang pernah dibuat. Maksud kajian literature ialah kajian yang kita buat tu pernah dibuat oleh orang-orang lain sebelum ni. So kita boleh ambil sikit dia punya sinopsis kajian literature yang pernah dibuat oleh orang lain itu. Okey, dan buku-buku teks di sekolah pun boleh dijadikan sebagai kajian literature. Sebab pernah menceritakan, dalam buku teks tu ada menceritakan tentang isu-isu yang kita nak kaji. Boleh dijadikan sumber untuk kajian literature. Ini contoh sumber rujukan. Boleh interview orang sumber, akhbar, boleh melawat ke tempat kajian, melalui jurnal, melalui buku, internet dan sebagainya. Ini contoh pembentangan kreatif yang boleh dibuat menggunakan kertas majung, PowerPoint, lakonan dan sebagainya. Juga boleh memaparkan video-video pendek yang berkaitan dengan mengikut kreativiti masing-masing. Dan secara rumusannya, inilah proses yang berlaku bermula dengan taklimat kepada calon, kepada murid, pelajar melaksanakan tugasan, hantar tugasan, beri markah dan hantar kepada lembaga periksaan. Itu saja. Jika ada apa-apa masalah, apa soalan, boleh ajukan masalah ataupun soalan itu di bahagian komen. Nanti cikgu akan respon soalan itu, ataupun boleh tanya soalan secara individu melalui WhatsApp ataupun Telegram ataupun melalui grup kelas. Berkaitan dengan cara pelaksanaan tugasan sejarah tingkatan 3 ataupun kajian kes. Saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.